Baik, pada hari ini yang berbahagia, saya akan sampaikan pembentangan di bawah tajuk isu-isu semasa kesufian, yang mana saya akan sentuh 4 poin yang utama. Yang pertama adalah wahdatul wujud, yang kedua Nur Nabi Muhammad SAW, yang ketiga tawassul dan istighasah, yang keempat adalah tasarruf awliya, yakni peranan para wali-wali Allah yang sudah meninggal dunia, bagaimana tugas mereka, adakah mereka boleh bertangan dalam penyelenggaraan dan pengendalian alam dunia ini. Dan kita akan sentuhkan dengan lebih lanjut apabila tiba poinnya, insya-Allah. Dan saya memilih keempat-empat poin ini adalah saban waktu keempat-empat tajuk ini sentiasa dipermasalahkan ataupun diperdebatkan, diperselisihkan dan dipersesatkan antara satu sama lain, dan ia sentiasa menjadi isu panas, dia menjadi suatu yang kontroversi daripada masa ke semasa. Jadi pada pembentangan pagi ini saya ingin mengambil kesempatan untuk menerangkan secara ilmiah apakah perbincangan ulama dan makna yang sahih di sebalik poin-poin yang ingin diketengahkan pada pagi ini, insya-Allah. Baik, yang pertama adalah wahdatul wujud. Walaupun sebentar tadi Dr. Aiman telah menyentuhnya, dan ketika di Kuala Lumpur saya kontak dengan beliau, bertanya bagaimana adakah saya perlu sentuh lagi wahdatul wujud, dan beliau mengatakan teruskan untuk memberikan pencerahan tentang wahdatul wujud, kerana beliau hanya lebih akan fokus untuk menjawab kepada Profesor Dr. Abdul Fattah Harun yang beliau maksudkan tadi, yang bertanggungjawab menulis kertas kerja untuk JAKIM pada tahun 2000. Jadi beliau akan lebih untuk menjawab kritikan-kritikan oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Harun tersebut. Akan tetapi saya akan menerangkan daripada sudut perbahasan ilmiah para ulama. Baik, saya akan lebih fokus kepada slide saja supaya saya dapat jimat waktu. Ya. Wahdatul wujud adalah sebuah perbahasan tauhid secara zauqi. Secara zauqi, ini secara rohani, yakni pengalaman dan penyaksian batin yang dihuraikan dengan menggunakan manhaj sufi yang ianya diiktiraf sebagai manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan bukan semata-mata tauhid istidlali atau usuli, yakni penegakan hujah melalui ilmu kalam. Ya, jika seseorang ingin cuba memahami perbahasan wahdatul wujud yang diterangkan oleh para ulama sufi, ulama makrifat dengan kacamata ilmu kalam, maka boleh jadi akan ada pertembungan antara satu sama lain, kerana metod masing-masing berbeza. Ya, apa yang digunakan oleh para mutakallim dalam ilmu kalam agak berbeza, walaupun sebenarnya pada hakikatnya tidak bertembung antara satu sama lain, antara ilmu kalam dengan ilmu yang dibincangkan oleh para ulama sufi. Tidak ada perselisihan yang hakiki sebenarnya. Ia hanyalah perselisihan secara istilahi, dipanggil nizai istilahi. Semata-mata apa kalau seseorang mendalami perbincangan perselisihan antara ulama kalam, yakni mutakallimin, dengan ulama sufi yang berpegang kepada wahdatul wujud, akhirnya dia kembali ke istilah-istilah yang disalahfahami seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Aiman Akiti sebentar tadi. Baik, faham wahdatul wujud yang sahih adalah bersumber daripada Al-Quran dan hadis. Ianya bukan faham asing yang dibawa masuk ke dalam ajaran Islam. Saya ingin tegaskan di sini kerana saban waktu akan ada orang mengatakan bahawa wahdatul wujud ini diambil daripada ahli falsafah Yunani kuno, ambil daripada Logos, ambil daripada Plato, ambil daripada Aristotle dan sebagainya. Tidak, dalam pembentangan ini saya ingin buktikan bahawa faham wahdatul wujud yang sahih di sisi ulama muktabar mempunyai sandarannya yang teguh dan mempunyai dasarnya di dalam agama Islam. Sunnah. Imam Abdul Ghani An-Nabulsi dalam Idahul Maqsud menerangkan bahawa asal usul kepada faham wahdatul wujud antaranya ialah firman Allah,
di mana-mana sahaja kamu menghalakan dirimu, maka di situ ada wajah Allah. Surah Al-Baqarah ayat 115, Aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dan firman yang lain, setiap yang ada di atas permukaan bumi adalah musnah, dan yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu. Surah Ar-Rahman. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini dasarnya. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran kita perlu mengakui bahawa Allah Ta'ala mengenalkan dirinya melalui cara yang jelas, terang, iaitu melalui ayat-ayat muhkamat. Dan dalam masa yang sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerangkan tentang dirinya melalui ayat-ayat yang samar, dipanggil sebagai ayat-ayat mutasyabihat, yang terkandung dalamnya sifat-sifat khabariyah yang tidak jelas dan terang apakah maksudnya. Tetapi memang Al-Quran sendiri Allah Ta'ala gunakan cara yang sedemikian rupa untuk mengenalkan dirinya kepada insan, untuk mengenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui ayat yang jelas, terang, dan yang kedua ayat yang samar, yang kabur maknanya. Akan tetapi ayat-ayat mutasyabihat tidaklah bertujuan untuk manusia bergaduh antara satu sama lain. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan tidak ada siapa yang dapat mengerti maknanya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Kena jauh sikit mic. Maka ulama mengatakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat ia difahami oleh ar-rasikhuna fil ilm, seperti mana dalam surah Ali Imran bahawa orang-orang yang mengerti berkenaan dengan ayat-ayat mutasyabihat adalah ar-rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmu. Dan Imam Ibn Khaldun dalam kitabnya Shifa'us Sa'il menyatakan bahawa orang-orang yang mendalam ilmu agama iaitu orang-orang yang mempunyai kesucian jiwa, kejernihan hati, maka disingkap di dalam jiwanya apakah maksud-maksud yang mendalam terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Dengan erti kata yang lain, Imam Ibn Khaldun dan juga Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat adalah medan bagi orang-orang yang menempuh perjalanan rohani menuju Allah untuk memaknai makna-makna yang tersirat yang terkandung di sebalik ayat mutasyabihat. Jika seseorang yang mempunyai ilmu yang cetek ataupun hanya memahami sekadar zahir ataupun secara harfiah ataupun secara literal semata-mata, maka dia tidak akan sampai maksud yang sebenar apa yang tersirat di sebalik ayat-ayat mutasyabihat. Kerana ia bukan medan untuk difahami secara surface, tetapi di dalam setiap ayat mutasyabihat terkandung lautan tauhid yang mendalam yang direnangi oleh orang-orang yang menempuh perjalanan tarikat, menempuh perjalanan kesufian, menempuh perjalanan qalbu, perjalanan batin menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Imam Ibrahim Al-Baljuri dalam Hasyiah ala Syarhil Aqaid An-Nasafiyah telah menangkis tuduhan bahawa wahdatul wujud berasal dari ahli falsafah yang sesat, yakni Sufasta'iyah. Imam Baljuri menegaskan bahawa faham wahdatul wujud yang difahami oleh Sufi Wujudiyah mempunyai dasar dan makna yang sahih dalam Islam. Makna wahdatul wujud ini sentiasa dipermasalahkan. Pertama sekali, istilah wahdatul wujud itu sendiri. Kerana ada orang yang memahami wahdatul wujud, wahdah satu, wujud satu. Wujud adalah wujud. Satu wujud. Jadi terus kepalanya fikir, kalau gitu semuanya satu. Maksudnya yang alam itu Allah, Allah itu alam. Semua satu. Maksud yang sahih dalam wahdatul wujud. Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam kitabnya Ma'ul Hayat li Ahlil Mamat. Dan ulama yang kedua Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam Tuhfah Ar-Raghibin menyatakan bahawa faham wahdatul wujud terbahagi kepada dua, iaitu fahaman yang sahih dipanggil wujudiyah muwahidah, dan yang kedua fahaman yang menyimpang iaitu wujudiyah mulhidah. Ya. Ayat-ayat mutasyabihat akan ada sahaja orang
yang cuba dengan cara yang menyeleweng. Di mana sahaja kamu menghalakan diri kamu, di situ wajah Allah. Ada yang mengatakan Allah itu berwajah, maka wajah Allah itu banyak, dan semua tempat di situ ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kefahaman yang salah. Ada yang mengatakan Allah itu sebati dengan alam ini. Allah itu menyerap di dalam alam ini. Itu juga pemahaman yang salah. Allah bersatu, Allah bercampur, Allah bergaul dengan alam ini. Ini semua istilah-istilah yang tidak digunakan oleh ulama sufi yang hak dan menerangkan tentang perhubungan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi hulul, nanti saya akan terangkan apakah wujud mulhidah. Berikutnya itu, yang pertama wujudiyah mulhidah, iaitu fahaman wahdatul wujud yang menyimpang, iaitu meyakini Allah dan alam bersatu secara bersebati, secara menyerap dan secara bercampur. Fahaman ini juga dipanggil sebagai hulul dan ittihad. Ulama sufi menolak hulul dan ittihad, seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Aiman tadi, pantheism. Ulama sufi menolak. Jika ada orang yang sembang-sembang di warung, sembang-sembang makrifat, mengatakan Allah itu alam, alam itu Allah, kita tak boleh menggunakan perkataan dia lalu terus menghukum seluruh ahli sufi itu sesat. Kerana para ulama telah memahami dengan wadah dan dasar yang sahih di dalam agama kita. Dan yang kedua, wujudiyah muwahidah, iaitu faham wahdatul wujud yang sahih. Apakah maksud wahdatul wujud yang sahih? Itu meyakini wujud yang hakiki hanya milik Allah, manakala selain Allah hanyalah menumpang wujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana alam ini adalah wujud majazi. Kerana status wujud alam ini sudah tentu tidak boleh sama sekali dengan status wujud Allah Subhanahu wa taala. Kerana alam ini ada permulaannya. Wujud kita ada beginning. Adapun Allah wujudnya tanpa permulaan, qadim. Maka alam ini adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kesan perbuatan itu sudah tentu tidak terpisah daripada perbuatan Allah, dan perbuatan Allah tidak terpisah daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesimpulannya, alam ini tidak terpisah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi tidak terpisahnya alam dengan Allah bukan bermakna Allah bercampur dengan alam. Bukan bermakna alam bersatu bercampur dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak. Kerana kedekatan antara Allah dengan makhluk adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan akal. Ianya medan untuk dirasai dengan hati. Hati sanubari, medan untuk merasai kedekatan Allah, merasai kehampiran Allah, merasai kebersamaan Allah, untuk merasai wahwa ma'akum aina ma kuntum, untuk merasai wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dalam surah Qaf ini ayat 17 Allah Taala menyatakan, aku lebih hampir dengan hamba-Ku melebihi hamba itu kepada dirinya sendiri. Maksudnya bukan diri kita yang dekat dengan diri kita. Allah kata, aku yang lebih dekat dengan dirimu. Kedekatan itu bukan untuk ditaakuli dengan akal, ia tidak dapat difahami dengan akal. Kedekatan itu kedekatan yang unik, yang kita tidak fahami tidak boleh dicapai dengan akal, tapi dapat dirasai dengan hati. Hati kita dapat merasai kewujudan Allah, merasai kebesaran Allah, keagungan Allah, merasai keintiman Allah Subhanahu wa taala. Tokoh awal yang mengembangkan faham wahdatul wujud ialah Imam Ghazali. Kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelah beliau, dan yang paling tertonjol ialah Imam Ibn Arabi. Selalunya orang sebut wahdatul wujud terus Imam Ibn Arabi, Imam Ibn Arabi, Imam Ibn Arabi. Salah. Ulama yang mula-mula mengembangkan secara terperinci wahdatul wujud adalah Imam Ghazali rahimahullah. Cuma perkataan wahdatul wujud itu tidaklah didapati dalam kitab Ghazali, tetapi perbahasan ilmunya adalah memberi kefahaman kepada wahdatul wujud. Hatta dalam kitab Imam Ibn Arabi sendiri tidak pernah menggunakan istilah wahdatul wujud. Yang kita kata wahdatul wujud daripada Imam Ibn Arabi, wahdatul wujud daripada Imam Ibn Arabi, tidak ada satu kitab pun Imam Arabi tulis yang berjudul wahdatul wujud, ataupun tidak ada dalam penulisannya, baik Fususul Hikam ataupun Futuhat Makkiyah, tidak ada satu lembaran pun yang di dalamnya ada istilah wahdatul wujud.
Perkataan wahdatul wujud digunakan selepas Imam Ibn Arabi. Wahdatul wujud ada makna yang sahih dia difahami oleh para ulama seperti mana yang dibincangkan oleh Imam Ibn Arabi dan yang lebih pendahulu daripadanya iaitu Imam Ghazali rahimahullah. Dan Imam Ghazali membincangkannya dalam banyak kitab, tidak terkira. Dalam Ihya Ulumuddin yang ada, dalam bab tawakkul, dalam bab tilawatul Quran, dalam bab syukur, kemudian dalam kitabnya Mishkatul Anwar, dalam kitabnya Al-Mabnun, dalam kitabnya Minhajul Abidin, dalam kitabnya Al-Arba'in fi Usuluddin, terlalu banyak. Dalam Al-Maqsadul Asna, tuan-tuan kalau faham bahasa Arab sebab jarang susah nak jumpa yang bahasa Melayu, kitab Al-Maqsadul Asna, Syarah Asma'ul Husna oleh Imam Al-Ghazali. Lihat bagaimana beliau terangkan tentang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana beliau terangkan tentang makna yang sahih di sebalik wahdatul wujud. Di hujung kitab beliau terangkan perkataan-perkataan syatahat oleh Al-Hallaj, oleh Imam Abu Yazid Al-Bustami dan sebagainya. Baik. Imam Ghazali dalam Al-Ihya berkata, dan dinamakan tauhid yang keempat. Kerana Imam Ghazali membahagikan tauhid kepada 4 peringkat, 4 martabat. Dan martabat yang keempat iaitu tauhid khawasul khawas. Dan inilah makna la ilaha illallah, yakni la mawjud illallah. Ini tiada yang mawjud yang sebenar-benarnya itu melainkan wujud Allah Ta'ala yang esa, yang tiada baginya seumpama suatu, yang berdiri ia dengan sendirinya, seperti yang tersebut dalam hadis Nabi SAW, kana Allah wala syai' ma'ahu. Artinya adalah Allah Ta'ala itu dan tiada suatu besertanya. Dan adalah tauhid keempat ini yang dibicarakan oleh orang yang ahli sufi, yang muhakkikin, yang arifin, dan dinamakan ilmu yang membicarakan tauhid yang keempat ini, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat dan wahdatul wujud. Ini sebenarnya bukan perkataan Imam Al-Ghazali, saya tersilap nukil. Ini syarah kepada kitab Imam Ghazali, iaitu sebelum tu rujukan Al-Ittihaf lil Imam Murtada Az-Zabidi. Ini syarah kepada kitab Ihya. Imam Murtada Az-Zabidi adalah orang yang tokoh yang terkenal dalam mensyarahkan kitab Ihya Ulumuddin. Dan dalam kitab ini Imam Az-Zabidi menegaskan bahawa yang membincangkan tentang wahdatul wujud adalah Imam Ghazali. Ini sepatutnya saya letakkan rujukan tu di bawah. Baik, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, huwal an ala ma kan. Selalu dalam kitab-kitab, hatta dalam kitab Ghazali beliau pernah tulis kana Allahu wala syai' ma'ahu huwal an ala ma kan. Biasanya perkataan Sayyidina Ali ini digandingkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, huwal an ala ma kan yang bermaksud adalah Allah kewujudannya sekarang adalah sebagaimana sebelumnya. Mufti Mekah Syekh Ahmad Zaini Dahlan dalam Taqribul Usul litashilil usul ketika menjelaskan kenyataan wahwal an ala makan, yakni adalah Allah kewujudannya sekarang adalah sebagaimana sebelumnya. Katanya ia bermaksud bahawa wujud yang hakiki hanyalah Allah, manakala wujud selainnya adalah merupakan limpahan wujud darinya. Dan wujud selainnya itu berpisah dari sifat wujudnya, bahkan segalanya terzahir daripadanya, umpama bayang-bayang kepada pokok. Dan inilah apa yang dimaksudkan oleh wahdatul wujud, bahawasanya hati sentiasa menyaksikan Allah Ta'ala pada sesuatu kerana rahsia ketuhanan mengalir limpah pada semua makhluk. Wahwal an ala makan adalah suatu kenyataan yang diterima oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk nak menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah maksud wahwal an ala makan? Yakni Allah Ta'ala tidak berubah. Sebelum ciptakan alam ini dan lepas ciptakan alam ini, Allah Ta'ala tidak berubah. Sebelum Allah ciptakan alam, Allah Maha Esa. Lepas Allah ciptakan alam, Allah Maha Esa. Yakni sebelum Allah ciptakan alam, Allah Maha Tunggal. Tidak ada sesiapa yang berserta Allah. Tidak ada sesiapa yang bersama Allah.
Dan selepas Allah ciptakan alam ini, Allah Maha Tunggal dan tak ada siapa yang berserta Allah. Tak ada siapa yang bersama Allah. Jadi Imam Abdul Rahman Al-Jami dalam kitabnya Nafahat mengatakan untuk memahami Allah Maha Tunggal sebelum menciptakan alam, ianya adalah mudah. Tetapi pada kenyataan yang kedua, ianya adalah payah dan sukar untuk difahami, tetapi ia medan untuk para ulama sufi memaknainya dengan jiwa mereka. Iaitu selepas Allah ciptakan alam ini, Allah tetap Maha Tunggal dengan segala ketunggalannya. Allah tetap Maha Esa dengan segala keesaannya, tidak ada sesiapa yang berserta Allah. Kana Allah wala syai' ma'ahu. Tidak ada sesiapa yang berserta Allah, tidak ada siapa yang bersama Allah. Ya, Allah bersama segala sesuatu, tapi tidak ada sesuatu yang bersama Allah. Ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan untuk memahami bahawa selepas Allah ciptakan alam tidak ada siapa berserta Allah, kadang-kadang akal tidak dapat memahaminya. Kerana selepas Allah ciptakan alam, alam bukan luar Allah dan bukan di dalam Allah. Lepas Allah ciptakan alam, Allah luar alam dan bukan pula di dalam alam. Dan hal ini tidak dapat difahami dengan akal. Kerana akal hanya dapat memahami sesuatu itu jika tidak berada di luar, maka dia di dalam. Dan sesuatu bila tidak ada di dalam, maka dia di luar. Kalau tak ada di luar, di dalam, boleh jadi di tengah. Tapi Allah bukan tengah-tengah dunia, Allah bukan dalam dunia, Allah bukan luar dunia. Lepas Allah ciptakan alam, Allah tetap Maha Tunggal dengan segala ketunggalannya. Dan alam ini hanyalah wujud majazi, iaitu adalah termasuk dalam rangka keesaan Allah. Dipanggil tauhidul af'al. Sebab alam ini adalah kesan perbuatan Allah dan kesan tidak mungkin berpisah daripada pelaku hakikinya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud yang hakiki hanya satu, iaitu Allah. Yang lain semua hanya menumpang wujud. Dan inilah maksud yang sebenar wahdatul wujud. Kerana tidak mungkin kita memiliki status wujud yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menumpang wujud. Wujud yang hakiki hanya Allah. Dan ini yang ingin dimaknai oleh hati para ahli sufi. Tolong bawakan air kosong. Baik, Tuanku Paluh Al-Adarus dalam Ma'arijul Lahfan ila Haqa'iqil Irfan berkata, adapun yang dikehendaki dengan kata ahli tasawuf wahdatul wujud itu, maka ia bermula segala sesuatu yang baharu itu jikalau berbilang sekalipun, maka tiada lepas ia daripada bahawa dinamakan dengan satu nama jua, iaitu makhluk yang keluar ia daripada Adam, iaitu tiada, kepada wujud dengan penciptaan Allah, dan sekiranya itu bekas dengan penzahiran jua. Alam ini semua bekas penzahiran. Datang daripada mana penzahiran? Kul kullum min indillah. Kul kullum min indillah. Al-Quran katakanlah wahai kekasihku Muhammad, segala-galanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua datang daripada Allah. Dan setelah kita muncul, kita tidak berpisah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berpisah daripada Allah dan kita tidak bercantum dengan Allah. Kita tidak bersatu dengan Allah. Ya. Yang itu memang bukan untuk difahami dengan akal, memang tak dapat difahami dengan akal. Itu medan hati, kalbu untuk merasainya. Akal mempunyai keterhadan dan limitationnya. Baik. Poin yang kedua adalah nur Nabi Muhammad